Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama ahya al-laila kullah atau kama qala. Sesiapa yang mendirikan salat subuh secara berjamaah, ganjaran pahala yang akan diberikan kepadanya adalah seumpama dia menghidupkan malam secara keseluruhannya. Dan alhamdulillah juga di kesempatan pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada di dalam satu majlis ilmu yang sejak sekian lama terhenti kerana PKP. Maka alhamdulillah dengan suasana yang semakin positif sekarang ini memungkinkan kita kembali untuk kita mengimarahkan masjid, untuk sama-sama kan kita manfaatkan waktu dalam kita meneliti perkara-perkara yang boleh memberi kebaikan pada kita, dan kita duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi kita doakan moga Allah Ta'ala segera mengangkat wabak, bala, musibah yang menimpa kita supaya kita dapat kembali hidup secara normal, terutamanya dalam konteks kita berusaha untuk duduk di dalam majlis ilmu dari semasa ke semasa, insya-Allah. Tuan-tuan, tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini untuk saya bicarakan adalah tajuk fiqh yang berdasarkan kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i. Itu tajuknya. Ini kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i. Terjemahan dia kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab ni ditulis oleh seorang pengarang daripada Syria, iaitu 3 orang, Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Dan Syekh Mustafa Bura ni pertama kali ketika saya ziarah beliau di Damsyik, di Dimashq, lama dah masa saya belajar dulu ni. Kebetulan saya berkawan dengan anak beliau, Dr. Hassan Bura. Masa tu anak dia tengah buat master, beliau doktor dalam dia tengah buat master. Jadi pergi jumpa, pergi ziarah dia. Kebetulan saya dekat Syria. Pergi di rumah dia, dia kata nak jumpa ayah dia kan. Dia kata nak jumpa. Nak jumpa Dr. Mustafa Bura ni terkenal. Dia menghasilkan banyak kitab. Rupa-rupanya ayah dia ada buat apa? Ayah dia duk baca buku. Ayah dia duk baca buku dan menulis buku. Masa-masa yang ada pada dia tu digunakan dengan sebaik mungkin. Kita duduk rumah buat apa?
Ada di rumah macam buku tak? Tuan-tuan. Jadi itu satu perkara yang mengagumkan. Maknanya dia tidak buang masa sedikit. Sebab tu bila mana ada orang kata, aku ni PKP tak tahu nak buat apa, boring, tak tahu nak buat apa. Kita pelik sebab apa dia kata tak tahu nak buat apa. Sedangkan Al-Imam Al-Syahid Hasanul Banna kata al-a'mal akthar minal awqat. Perkara yang kita nak buat ni lebih banyak daripada waktu yang kita ada. Tiba-tiba kita pula tak tahu nak buat apa. Ni something wrong. Something wrong. Paling-paling tidak tak tahu pun ambil tasbih zikir jadilah. Jadi maknanya tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang kita boleh buat. Ambil buku baca. Berapa banyak buku dah yang kita baca setakat ni. Sedangkan ilmu itu merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan Islam itu merupakan agama ilmu. Islam tu agama ilmu. Kalau kita tak fokuskan pada ilmu, maknanya kita tak faham Islam. Kita tak reti apakah perkara utama dalam ajaran Islam ni. Sedangkan Allah Ta'ala dalam ayat 6,236 ayat daripada Quran tu, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW, Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu nak menunjukkan kepentingan ilmu. Baik. Apapun tuan-tuan, insya-Allah pagi ini kita nak bicara pendahuluan sikit tentang apa yang ada dalam kitab ni, tentang fiqh. Sebab ni kitab fiqh. Di ilmu fardhu ain dia ada 3, akidah, fiqh, tasawuf. So kita ambil fiqh. Dan kalau ada tuan-tuan ada soalan nak tanya, saya buka ruang seluas-luasnya lah. Boleh tanya melalui WhatsApp. Yang mana yang ada handphone, yang mana yang nak tanya soalan, boleh. Anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi. Siapa-siapa yang ada soalan, sama ada soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, ataupun soalan-soalan lain yang tak ada kaitan dengan tajuk, boleh juga kalau nak bertanya. Jadi anda boleh menghantar soalan anda ke talian 019 324 1364. Baik. Tuan-tuan, qala al-musannif rahimallahu nafa'na bi 'ulumi fid darain. Apa makna fiqh sebenarnya? Kita duduk mengaji fiqh 10 tahun dah, Ustaz. 10 tahun dah mengaji fiqh ni. Tapi bila orang tanya fiqh tu apa? Fiqh dah. Fiqh tu apa? Dia dalam mana-mana kitab, sebelum dia bincangkan tentang makna dari sudut istilah syarak, dia akan sebut dulu makna dari sudut bahasa. Al-fiqhu lughatan dia panggil. Fiqh dari sudut bahasa makna apa? Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Fiqh ni makna dia faham. Itu maksud fiqh. Senang cerita, kalau mengaji fiqh tak faham, tak mengaji fiqh lah tu. Sebab fiqh itu maksud dia faham. Sebab tu kalau kita kata dia ni faqih tu, tu faqih tu faham tu. Dia ni faqih kan. Itu fiqh. Dan Allah Ta'ala sebut, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Mengapa orang itu, iaitu golongan munafik, hampir tidak memahami pengajaran-pengajaran dan nasihat yang diberikan kepada mereka. Yafqahun. Apa dia tak faham? Apa Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 78 menceritakan tentang golongan munafik yang tak faham-faham, tak reti-reti. Bahasa mudah kita kata tak reti bahasa ke dia orang ni. Tak faham-faham ayat yang ditujukan pada mereka, nasihat-nasihat dan pengajaran. Antara lagi perkataan fiqh yang bermaksud faham ni, surah Al-Isra ayat 44, walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin, tapi kamu, la tafqahun, kata tafqahun, kamu tak faham. Dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia ada beza. Tadi kata fiqh ni pasal tafqahun pula, tadi yafqahun pula. Ni kena belajar tasrif lah. Kena belajar tasrif lah. Yafqahu, yafqahani, yafqahuna, tafqahu, tafqahani, yafqahna, tafqahu, tafqahani, tafqahuna, tafqahina, tafqahani, tafqahna, afqahu, nafqahu. Itu nak kena belajar bahasa Arab lah. Dia punya tasrif 14 tu, itulah fi'al mudhari'. Dalam fi'al
Mudhari'. Madhi belum lagi. Ni kalau biasanya orang kalau belajar yang ni mula dah ramai, mula 40 orang, lepas 3 bulan tinggal 4 orang. Pasal apa? Payah nak mengapai. Tapi itu semua asas untuk kita faham. Itu kita cerita lain kali tu. Panjang nak cerita benda tu. Cuma saya kata sebab apa kita baca Al-Quran tadi ustaz kata fiqh, tapi ni Al-Quran sebut yafqahuna, tafqahuna, iyalah. Yafqahunya merujuk kepada dhamir apa ganti nama ketiga hum. Tafqahunya antum, kamu. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham tasbih mereka. Tasbih siapa ni? Man fis sama'i wal ardh. Sesuatu yang ada di langit dan bumi semua bertasbih pada Allah. Kita faham tak faham? Tak faham pun. Yang malas nak bertasbih ni kita je. Dua makhluk yang malas nak tasbih ni. Dia jin dan manusia. Jin dan manusia ni dua makhluk ni. Hak lain semua tasbih malaikat 100% tuan-tuan tasbih. Ni al-jamadat. Al-jamadat ni apa? Ni benda-benda hidupan-hidupan ni, kadang objek-objek ni, batu mentasbih. Pokok mentasbih. Cuma kita tak dengar daripada tasbih ya. Itu kita tak faham bertasbih. Kadang-kadang alunan tu kita dengar angin juga, angin bertasbih. Tapi kita tak faham. Baik. Begitu juga berkaitan fiqh. Ini nak cerita dulu maksud fiqh ni dulu. Fiqh maksud faham ni berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Fiqhihi. Itu kata fiqh. Iaitu kata Nabi sesungguhnya panjangnya ataupun lamanya solat Jumaat seseorang dan khutbahnya pendek adalah petanda kepada kepahamannya. Nabi kata orang faham ni, dia punya khutbah dia tak panjang, solat dia panjang. Solat panjang tu bukan makna solat mesti panjang daripada khutbah, tidak. Solat tu panjang lebih daripada solat biasa. Kita solat maghrib baca qul ya huwallah aja pun, kan, pendek je. Tapi solat Jumaat ni ada panjang. Dia panjang sikit daripada solat-solat biasa, baca surah panjang sikit. Khutbah dia pula pendek. Dia tak serupa macam kita pergi kuliah ni. Kuliah ni tak apalah panjang. Tapi yang kata khutbah pendek. Itu Nabi kata jenis macam tu orang faham. Itu orang yang faham fiqh, orang yang reti. Orang tak reti tu apa? Mayang pendek ya, kuliah ke Allah ya. Dia punya khutbah la Allah sampai pukul 2 suku tak habis. Punya dia tengah naik syekh kat mana tak tahu. Dah, itu bukan tujuan. Khutbah dia tak boleh panjang-panjang. Sebab apa? Sebab yang duk ada ramai-ramai ni, dia terpaksa duduk. Dan mungkin juga waktu tu mereka ada hal ke, mereka tak sihat ke apa semua. Macam tuan-tuan sekarang ni tak terpaksa. Kek perut pergi. Atau rasa malas nak dengar balik. Tapi Jumaat boleh buat gitu? Jumaat boleh buat gitu? Tak boleh kan? Mana boleh ikut suka nak balik? Kan? Nak kena duduk juga. Maka dengan sebab itu kena raih. Tak boleh panjang sangat khutbah. Straight to the point. Bagi asas-asas pentingnya. Solat tu lebih panjang sikit macam biasa. Itu kata Nabi tanda yang orang faham. Tapi hak tak faham ni, dia fokus pada khutbah punya lah lama, mayah lagi pak sekejap saja. Itu orang tak faham kata Nabi SAW. Itu nak cerita maksud faham. Bukan nak cerita hukum lagi tu. Bukan nak cerita bab fiqh tu makna faham. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah syarak, apa maksud fiqh? Fiqh itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah bi'a'mal wal aqwal al-mukallafin al-mustanbatah min al-adillati tafsiliyah min al-Quran wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Itu dia punya ta'rif, definisi fiqh dari sudut istilah syarak. Dalam hukum syarak ni, fiqh ni apa dia maknanya? Tadi kita kata dari sudut bahasa tu makna faham. Okey, clear. Sekarang ni dari sudut hukum syarak ni apa? Fiqh ni. Mengaji fiqh mengaji apa? Fiqh ini adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum hakam syarak.
hidup kita ni tuan-tuan ada peraturan. Ada peraturan yang kita nak kena tahu. Tambah-tambah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fiqh ni kita nak tahu hukum hakam syarak yang berkaitan dengan perbuatan kita. Kita nak buat benda ni macam mana, nak solat macam mana, perbuatan kita ataupun perkataan kita ni, hak kita nak cakap ni, hak kita nak sebut ni macam mana. Rukun qauli duk jadi bisu. Ada orang kata bisik tak boleh, ada orang kata bisik boleh bacaan tu. Macam mana nak buat ni? Doa kunut ada sampai lah orang duk tanya saya, ustaz, saya Allah ustaz tertinggal doa kunut mayah saya sah ke tak? Jadi maknanya masih ada lagi soalan yang macam ni. Menunjukkan kepada kita bahawa ada peraturan-peraturan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan perkataan orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Dia tak semua orang dia berkaitan dengan orang mukallaf. Dia beza mukallaf dengan muallaf. Dua benda berbeza. Jangan kita confuse. Mu'allaf ni maksud dia orang dijinakkan hati dia dengan Islam. Itu mu'allaf. Orang masuk Islam lah mu'allaf kan. Mukallaf ni apa? Mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dosa pahala di atas diri dia. Maknanya orang Islam yang berakal dan baligh. Yang berakal dan baligh itu mukallaf. Kalau dia tak berakal, dia gila, dia tak dikira mukallaf, tak ada dosa pahala kat dia. Macam ada orang tanya saya malam tadi dalam satu grup, sebab saya banyak juga daripada buat grup soal jawab ni beribu orang. Kadang-kadang sempat tengok, kadang tak sempat tengok. Tak sempat tu lambatlah sikit jawab tu. Dia tanya, ustaz, macam mana orang bukan Islam ni tapi dia tak siuman, dia ni ada dosa tak? Dia macam mana masuk neraka kan macam mana? Dia bukan Islam. Macam mana tahu dia bukan Islam? Yalah, dia ni lahir dalam keluarga bukan Islam. Tapi dia tak siuman. Mana dia gila lah. Dia gila. Bila dia gila, dia bukan mukallaf. Walaupun nama dia acong sekalipun. Keluarga dia keluarga bukan Islam, dia didaftarkan di atas orang bukan Islam, tapi dia sendiri pun tak tahu. Sebab dia gila daripada kecil. Dia gila daripada kecil, dia tak tahu apa. Kan? Maka orang macam ni yang tak ada dosa pahala kat dia, dia ahli syurga insya-Allah. Makna dia tak ada dosa. Sebab apa? Sebab dia gila. Hukum hakam ni hanya berkaitan dengan golongan mukallaf. Mukallaf siapa? Yang berakal. Yang berakal. Satu. Yang kedua, baligh. Dia ni anak Tok Sami, anak padri. Umur 7 tahun, tak baligh lagi, mati. Ke mana dia syurga ke neraka? Jawapan dia syurga. Sebab apa? Sebab dia belum baligh, tak ada dosa pahala atas adik-adik. Pahala boleh dapat, dosa tak ada dosa atas baru dia lagi. Weh, dia nak padri tu, dia nak Tok Sami. Lah ya, anak tu pak dia Sami. Dia tu belum lagi, tak kira lagi sebab dia tak baligh lagi. Dia tak baligh lagi, dia belum lagi mukallaf. Belum lagi mukallaf. Sebab tu penentuan hukum hakam ni kepada golongan mukallaf sahaja. Baik. Hukum hakam syarak diambil daripada mana? Al-mustanbatah, yang diistinbatkan daripada dalil-dalil yang nyata, daripada Quran, daripada sunnah Nabi, daripada pecahan daripadanya seumpama ijma' dan juga qiyas atau ijtihad. Jadi itu merupakan sumber. 4 itu sumber hukum syarak. Quran, sunnah, Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 benda ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Contoh. Bagi contoh. Okey, contoh hukum syarak diambil daripada dalil. Kita maksudnya Quran, hadis, ijma', qiyas. Contoh daripada hadis. Iaitu kita mengetahui satu hukum. Hukum apa? Kita nak ambil wuduk, niat tu wajib. Niat tu wajib. Macam mana tahu niat tu wajib? Berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nampak? Sumber dia daripada sunnah. Apa dia? Nabi kata, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Maknanya amalan tu dikira bila mana ada niat. Maka daripada situ, itu dalilnya. Kita tahu hukum syarak. Yang wajib niat.
Sebab Nabi kata setiap amalan mesti ada niat. Jadi itu merupakan perkara wajib untuk dilaksanakan. Contohnya lagi, kita tahu kalau kita nak puasa, puasa apa ni? Puasa wajib lah, puasa Ramadan ke, puasa qada ke, puasa nazar ke, puasa kifarah ke. Kita kena niat waktu malam sebelum subuh. Mana tahu hadis Nabi, sunnah. Nabi kata apa? Malam yubaitu siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Sesiapa yang bermalam tanpa niat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Contoh tuan-tuan, malam tadi ni kita tak berasa nak puasa pun. Sekarang baru teringat, aku ni ada satu baru ni aku nazak, aku tak puasa lagi. Ingat nak puasa pagi ni, tak boleh dah. Sebab tak boleh, kita tak niat pun nak puasa malam. Sebelum subuh tadi kita tak niat pun nak puasa. Nabi kata puasa ni niat dia sebelum subuh. Waktu malam sebelum subuh baru dia kira. Kalau tak dia kira. Itu merujuk kepada puasa wajib. Manakala puasa sunat ada dalil lain pula. Nabi SAW satu ketika balik rumah, Nabi tanya isteri Nabi, ada makanan tak? Nak makan ni? Si Nabi kata tak ada. Nabi kata apa? Kalau tu aku puasa. Maka di situ para ulama menyatakan puasa sunat berdasarkan hadis Nabi itu menunjukkan puasa sunat boleh niat waktu siang sebelum zuhur. Kalau kita tidak lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mana tak makan, tak minum lagi, boleh niat. Lagi dalam pukul 10, 11 hari tak lapar hari ni Siapa tak lapar, puasa je lah. Ambil lah puasa, tak apa, boleh. Sebab dia puasa sunat, tak ada masalah. Daripada tak makan, baik puasa. Macam budak-budak lah suka duduk diet kan. Diet, baik puasa. Diet tak makan juga, tak makan. Kalau gitu puasa dapat pahala kan. Dua-dua dapat. Puasa pun dapat, diet pun dapat in the same time kan. Jadi maknanya puasa sunat sebab apa? Dia boleh niat waktu siang. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Contohnya lagi apa dia? Contohnya lagi seperti kita mengetahui bahawa solat lepas asar adalah makruh berdalilkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan solat selepas selesai solat asar sehingga terbenam matahari. Jadi berdasarkan larangan Nabi, maka kita tahu tak boleh solat lepas asar no? Macam hari ni kadang-kadang ada orang dia buat akad nikah. Waktu PKP ni dia waktu tu kena jaga-jaga sikit jarak-jarak. Hari ni ramai orang, 4-5 orang ni kita bagi-bagi. Ada seorang tu akad nikah berlaku bila? Lepas solat asar. Buat di masjid lah dah. Waktu dah dibenarkan masjid, semua pakai nak buat masjid, okey lah. Kalau dah boleh dah, buatlah. Buat, ni susun dah pagi ada ni. Awak ni yang kelima hari ni lepas asar yang boleh. Kita solat asar di masjid, lepas tu kita buat akad nikah. Dia kata fine, okey, cantik. Jadi maknanya bila solat asar, lepas tu buat akad nikah. Lepas akad nikah dia pun pasangan suami isteri pergi sembahyang. Main sunat. Sunat apa? Itu waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Tak boleh tu, tak boleh. Nampak tak? Jangan buat tunjuk rajin sangat. Tak boleh. Mana kita kena tahu hukum. Nabi larang. Makruh tahrim. Makruh yang dekat dengan haram lah tu. Kata para ulama. Tuan-tuan, macam tu juga. Kita hari ni ada hajat, kita nak sembahyang hajat. Lepas sembahyang asar minta sembahyang hajat. Tak boleh. Kan? Sebab tu orang, bila mana orang sebut kat saya, ustaz, kita ni nak taubat ni, kita kena sembahyang taubat ke? Saya kata dah. Sembahyang taubat bukan syarat kepada taubat. Itu tambahan saja. Rukun taubat dia tak masuk solat taubat. Sebab kalau masuk solat taubat, tak semua waktu kita boleh taubat. Sedangkan taubat ni 24 hours per day. Taubat ni setiap masa kita boleh taubat. Tapi kalau sembahyang sunat taubat termasuk syarat taubat. Kalau tak sembahyang sunat taubat, taubat tak jadi. Maka fahsak tak boleh nak solat. Tak boleh nak taubat. Ni sekarang boleh taubat tak sekarang? Kan? Kalau nak kena sembahyang sunat taubat, sekarang tak boleh sunat taubat. Tak boleh ni. Lepas subuh tak boleh. Kan? Jadi maknanya taubat tu dia boleh anytime, bila-bila masa. Solat tu tambahan, bangun tengah malam solat lah. Kan? Itu tambahan. Tapi tak syarat mesti
solat baru diterima taubatnya, solat taubat itu. Taubat ni dia rukun dia apa? Menyesal atas segala dosa yang lakukan. Kemudian apa? Tinggallah maksiat tu serta-merta. Kemudian apa? Berazam untuk tak buat dah. Itulah taubat. Kalau kesalahan berkaitan manusia, kembalikan hak kepada manusia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga contoh yang lain. Kita dapat mengetahui menyapu sebahagian kepala ketika berwuduk wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, sapulah sebahagian kepala kamu. Sapu sebahagian kepala, bukan sapu rambut lah. Ini pun orang confuse. Bukan sapu rambut, sapu kepala. Dalam Quran tak sebut rambut pun, sebut kepala. Itu yang kita sapu atas rambut. Yalah sebab rambut tu duduk atas kepala. Takkan nak cukup botak orang nak pergi kena. Jadi kita sapu rambut atas kepala tu dia kira kepala lah. Tapi kalau kamu kata sapu rambut, bahaya sebab orang rambut panjang. Rambut panjang, lagi dia ambil rambut ujung tu, hujung ekor rambut dia celup dalam kolah. Perah begitu je. Sah tak sah? Jawapannya tak sah. Pasal apa kamu pergi sapu rambut? Sapu kepala. Kalau kamu serondoi masuk dalam kolah tak apalah kepala kamu. Kita asal kena faham perkara-perkara yang seumpama itu. Jadi kepala bukan rambut dah. Cuma yang dibenarkan sapu atas rambut ni rambut yang berada di kawasan kepala. Ada kira kepala lah tu. Macam mana kita tahu wajib sapu ni? Quran sebut. Jadi maknanya hukum diambil daripada Quran. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita sebut sebagai hukum hakam syarak. Okey. Sebab tu banyaklah hukum ambil wudu, hukum solat, hukum jual beli, hukum perkahwinan, hukum penyusuan, hukum perang, hukum jihad dan macam-macam semua. Itu semua mengetahui hukum hakam syarak itulah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Itu yang kita kata fiqh. Fiqh ni luas. Maknanya pendek kata, apa juga hak kita nak bercakap, apa juga hak kita nak buat, semua dah Islam dah sedia dah. Semua dah sedia. Kita ikut follow the rules ya. Ikut follow ya. Kita follow, kita ikut. Tak perlu duk kalut-kalut. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa hubungan fiqh dengan akidah? Hubungan fiqh dengan akidah ni mempunyai satu hubungan yang sangat istimewa. Dia tak terpisah di antara keduanya, fiqh dan akidah. Sebab akidah ni berkaitan dengan iman pada Allah. Fiqh ni berkaitan dengan pelaksanaan setelah kita beriman. Jadi orang yang beriman sahajalah yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan apa yang ada dalam fiqh. Contohnya, kalau orang tak beriman, agak-agak nak sembahyang lah. Dia tak peduli buat sembahyang, buat puasa. Aku suka dia halal haram ni tak peduli. Sebab apa? Kekuatan iman tu tak ada. Jadi iman itu mendorong kepada diri dia untuk melakukan pengabdian diri pada Allah melalui pembelajaran fiqh. Sebab apa dia solat? Sebab dia beriman. Sebab apa dia tak minum arak? Sebab dia beriman. Itu dia ada kaitan. Sebab tu kalau kita melihat kepada ayat-ayat hukum dalam Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh ni, banyak ayat yang Allah Ta'ala akan kaitkan dengan iman. Sebagai contoh, Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan salat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Jadi di situ Allah Ta'ala menceritakan tentang hukum makan wudu. Allah panggil siapa? Wahai orang yang beriman. Sebab orang beriman yang akan buat benda ni. Kalau dia tak beriman, buat apa ambil wudu ni? Baik mandi terus ya. Kan? Sat-sat batal ambil, sat-sat batal ambil. Tak apalah. Nak solat wajib ambil. Allah Ta'ala kata, wajib. Jadi dengan keimanan itu menyebabkan kita buat. Contohnya lagi, Allah sebut, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, mereka itulah yang
beriman dan yakin dengan hari akhirat. Sebab beriman dengan hari akhirat, akidah tu. Dengan sebab itu maka solat, dengan sebab itu maka keluarkan zakat, dengan sebab itu mereka membanyakkan infak di jalan Allah. Kalau mereka tak beriman kepada ganjaran yang disediakan oleh Allah di akhirat, dia tak buat. Nak sedekah kat orang, duit kita sedekah orang rugi ya. Dia rasa gitu. Tapi bila dia beriman dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang Allah sebut, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Mereka yang membelanjakan harta di jalan Allah ibarat satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Makna Allah bagi ganjaran 700 kali ganda. Dia beriman tak? Dia beriman. Bila dia beriman, dia yakin, dia akan berlumba-lumba untuk melaksanakan perbuatan tadi, sedekah tadi. Nampak tak? So ikatan fiqh dan akidah merupakan ikatan yang sangat-sangat rapat. Begitu juga kita lihat ketika mana Allah memfardukan puasa bulan Ramadan. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu, kepada orang beriman. Sebab itu beza puasa orang beriman dengan puasa orang yang tak beriman. Beza puasa adat dan puasa ibadat. Puasa ibadat ni puasa yang didasarkan atas iman. Puasa adat ni didasarkan kepada orang pakat buat, aku buat lah. Tak kira orang raya, aku tak boleh raya pula pasal saya tak puasa. Sekadar itu aja. Sebab tu tengok-tengok puasa pun puasa tak puasa sama yang perangai dia ni. Mulut tak jaga, buatan tak jaga. Sebab apa? Sebab puasa dia bukan datang daripada iman. Maka dia tak jadi puasa. Jadi puasa apa? Puasa penat, letih dan dahaga saja. Jadi itu isu dia. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga selainnya banyaklah kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana menceritakan antaranya larangan Allah daripada arak judi. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah Ta'ala sebut tentang apa? Wahai orang beriman, arak judi ni kerja syaitan semua ni. Jadi maknanya orang yang beriman dia terpanggil. Allah sebut ni arak ni kerja syaitan, keji daripada syaitan, kamu kena jauhi. Jadi kalau dia beriman, dia akan jauhi. Dia takkan terjebak. Kalau terjebak juga maknanya ada something wrong pada keimanan dia. Begitu juga bila Allah mengharamkan riba. Allah kaitkan dengan mengharamkan riba itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Riba yang berlaku dalam kehidupan kita sejak sekian lama, sama ada melalui perbankan ke, melalui insurans ke, melalui apa-apa juga, benda ni benda yang orang yang beriman dia akan tinggalkan semua benda ni. Jadi itu keadaan dia. Jadi rikahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di situ menunjukkan kepada kita tentang bagaimana apabila seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan akidah di dalam jiwa dia, maka lebih mudahlah untuk dia melaksanakan segala peraturan-peraturan hukum hakam fiqh sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi mudah bagi dia untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut. Kerana dia datang daripada kekuatan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu lagi saya nak sebut sebelum saya nak buka soalan. So saya tengok soalan WhatsApp ni tak ada. Jadi lagi saya akan buka soalan direct. Kan? Satu lagi, iaitu fiqh ni tuan-tuan, dia merangkumi semua kehidupan kita. Fiqh ni dia cater semua hidup kita. Sebab tu fiqh ni luas. Saya 2 hari lepas ada rakaman TV1 program My Halal. Cerita tentang fiqh halal. Dalam perniagaan nak kena ada halal.
Itu fiqh bincang. Jadi fiqh ni, bab berniaga ada fiqh, ada. Bab berniaga. Macam mana kamu nak berniaga, macam mana? Ada fiqh mengajar kepada kita. Jadi fiqh ni macam mana dia punya ruang lingkup dia? Macam kita sebut tadi, dia merangkumi seluruh kehidupan kita. Antaranya disebut dalam kitab ni ada 7 bahagian. Ni nak bagi kita faham, dia bagi 7. Ni nak bagi kita faham, dia bagi 7 bahagian. Satu, dia kata hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat khusus kepada Allah, macam berwuduk, solat, puasa, zakat, haji. Ni dinamakan sebagai al-ibadat. Dalam fiqh nama dia ibadat. Bab taharah, bab bersuci, ini semua bab ibadat. Itu topik yang pertama dalam bab fiqh. Termasuklah haid, nifas, apa semualah. Bab taharah, bab solat, bab puasa. Ini pun kadang kelang kabut lagi. Ini pun kelang kabut lagi. Ada banyak lagi soalan yang sampai kepada saya, ustaz. Dia kata, saya terlupa tayar akhir saya baru ni. Bukan tayar akhir, saya tayar awal. Saya terlupa, saya berdiri rakaat ketiga baru teringat. Saya pun turun balik untuk tayar awal. Macam mana? Kan? Ni masih lagi confused lagi. Dia masih lagi confused. Ada yang tak boleh nak beza mana rukun, mana syarat, mana rukun, mana sunat lagi. Jadi maknanya fiqh yang pertama bincang soal-soal al-ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, fiqh bincang soal apa? Soal kehidupan kita berkeluarga. Bila mai rasa nak kahwin, nak nikah, ada cara-cara yang Islam letakkan. Jangan berzina sudah. Ada cara yang halal nak menghubungkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian rumah tangga tak dapat diselamatkan. Ada cara-cara dia, ada talak. Ni hari ni orang duk isu bab taklid pula. Ada hukum dia, bukan mudah-mudah pakai taklid begitu je. Ada orang dia pakai taklid, dia tarik balik. Lepas taklid dia tarik, tak apalah, tarik balik. Tadi aku marah sangat tu, taklid. Mana boleh main lagu tu? Talak tak boleh macam tu. Ada hukum hakam dia yang dibincangkan dalam, disebut sebagai hukum hakam kekeluargaan ataupun al-munakahat ataupun al-ahwal asy-syakhsiyah. Itu yang kedua. Cerita dalam bab fiqh. Yang ketiga yang cerita bab fiqh ialah muamalat sesama manusia. Nak berjual beli ke, gadaian ke, sewaan ke, perbankan ke, atau apa-apa yang berkaitan hubungan kita seharian ni dengan orang ni. Itu dipanggil muamalat. Muamalat. Maka hari-hari kita pergi kedai kan. Sagi sebelum balik Allah singgah sat kedai beli cucuk ke, beli lemak ke. Ada muamalat tu, ada hukum hakam dah. Ada hukum hakam yang berkaitan dengan jual beli. Contohnya, bukan pakai buat lagu tu aja. Kan? Jadi maknanya di situ dalam urusan kita seharian ni. Itu fiqh nombor 3. Nombor 4, hukum hakam yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah menegakkan keadilan dan melaksanakan hukum hakam syarak. Begitu juga kewajipan rakyat untuk mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Dia dikenali sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah. Siyasah syar'iyyah, politik Islam, pemerintahan Islam. Dalam fiqh bincang tanggungjawab pemimpin bagaimana, tanggungjawab rakyat macam mana. Jangan duk main-main tuan-tuan. Maknanya peringkat negara dibincang dalam fiqh. Bukan setakat peringkat individu saja macam tadi. Bukan peringkat masyarakat saja. Ada peringkat individu, ada peringkat masyarakat, ada peringkat negara. Seterusnya yang kelima, hukum hakam yang berkaitan dengan apa? Undang-undang jenayah. Disebut al-jinayat ataupun al-uqubat. Terutama nak menjamin keselamatan di dalam masyarakat dan negara. Sebab manusia ni, dia hidup nak kena tenang, nak kena aman. Apa guna duit banyak, segala-galanya ada tapi hidup tak tenang. Antara sebab tak tenang sebab apa? Sebab wujudnya jenayah. Bila wujudnya jenayah di sini, fiqh datang satu peraturan untuk mengatasi segala jenayah tersebut. Ini dipanggil sebagai al-uqubat atau al-jinayat, yang terdiri daripada hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir. Ini semua ada. Ya, semua dah ada yang disediakan dalam fiqh. Jadi tak perlulah bila sebut hudud je pening kepala, pedia hudud pula sikit hudud lah. Fiqh mengaji dah. Benda ni dah ada dah. Allah dah sediakan dah. Kan?
Qisas pedia pula lah qisas saya kata. Ta'zir pedia. Dalam fiqh ada. Yang dok jadi blur tu sebab tak mengaji. Yang dok jadi pertikai tu sebab apa? Sebab tak belajar. Dia tak tahu. Dia tak faham-faham. Maka itulah fiqh. Perkara yang berkaitan dengan al-jinayat, al-uqubat. Yang keenam, hukum hakam yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain. Ya Allah tuan-tuan, nampak tak hebatnya fiqh ni? Sampai mengatur dunia, peringkat international, peringkat antarabangsa, negara Islam nak berdamai dengan negara kafir macam mana? Kalau ada perjanjian macam mana? Semua diatur tu, diatur. Peringkat dunia. Tadi kita sebut bukan dekat peringkat negara, peringkat antarabangsa. Sebab itu kita kata fiqh ni sangat-sangat luas. Yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan yang ketujuhnya fiqh apa dia? Yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak. Cara-cara nak makan. Akhlak lah tu. Cara masuk tandas pun Islam ajak. Subhanallah. Mana ada agama ajak sampai tahap macam tu? Hingga kan seorang sahabat Nabi SAW menyatakan, Nabi ajar kami daripada benda kecil, cara nak bersih diri menajis pun ajak, sampailah perkara-perkara besar, sampai ke negaraan. Jadi maknanya ada adab makan pun dia ajar. Ada adab nak makan. Nabi kata apa? Samillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang ada di depan kamu dulu. Itu semua adab akhlak dalam kehidupan kita. Jadi pendek kata fiqh ni, dia merangkumi daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, semuanya ada di dalam fiqh untuk mengatur kehidupan kita supaya kehidupan kita itu bermatlamatkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Panjang lagi aku nak cerita, tapi saya cukuplah sekarang tu sebagai mukadimah perbincangan kita pada pagi ini. Sekarang saya buka kepada persoalan. Saya tengoklah WhatsApp ni tak ada soalan tanya. Pagi-pagi orang tak tengok telefon kan. Jadi kalau ada tuan-tuan nak tanya secara direct, silakan. Ada soalan apa nak tanya? Ya. Tak dengar. Nak dekat. Apa dia? Tak clear. Solat sunat taubat. Apa soalan dia? Solat sunat taubat. Solat sunat taubat ni gini, dia termasuklah solat sunat mutlak. Iaitu kita nak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi, dia bukan syarat amun kena solat, tidak. Solat wajiblah tu. Ni solat sunat taubat ni. Kita betul-betul bertaubat kepada Allah taala. Kemudian atas sikap kita tambahan sebagai kesungguhan kita bertaubat kepada Allah, kita ambil wuduk, tersolat 2 rakaat, minta kepada Allah Ta'ala. Itu sebagai tambahan lah. Tapi solat itu boleh dilakukan pada waktu yang tidak dilarang saja. Waktu larangan lepas subuh tak boleh buat, lepas asar tak boleh buat, waktu tengah kembang tak boleh buat. Itu waktu-waktu, sebab dia termasuklah solat sunat mutlak tadi. Itu solat sunat taubat. Macam tu juga kita bangun, sebab kadang-kadang kita bangun tengah malam. Kita orang Melayu ni, tengah malam qiyam boleh nak sembahyang apa? Tapi tu orang bagi petua tu, main tahajud, main taubat, main hajat, main witir kan. Betul-betul qiyamul lail ni sembahyang apa, saya tanya? Yang taubat dah, taubat siang boleh, malam boleh. Sembahyang hajat lah, dah, hajat siang boleh, malam boleh. Sembahyang tasbih ke? Dah, tasbih malam boleh, siang boleh. So betul-betul qiyamul lail ni sembahyang apa? Tahajud. Boleh tak buat tahajud buat sekarang? Buat siang tak boleh. Tahajud ni mau waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi. Di sebahagian malam. Tahajud ni waktu malam. Jadi maknanya yang betul-betul solat malam ni tahajud dan witir lah. Witir juga waktu malam. Ya. Wallahu a'lam. Lain soalan? Ya.
Ha. Dia sebenarnya solat tahiyatul masjid ni adalah apabila kita masuk masjid, dia panggil solat sunat bersebab. Masuk masjid, kita tunaikan solat tahiyatul masjid. Walaupun banyak kali. Ni kejap keluar. Ada tak habis lagi. Dia intro tu jawab ni relax ni. Tunggu dulu. intro. Dia bila kita keluar masjid, di kedai tak? Patah balik. Masuk. Masuk tahiyatul masjid dulu. Itu dia punya tahiyatul masjid tu. Masuk orang azan. Orang azan macam mana ni? Boleh tak tahiyatul masjid? Boleh, tak ada masalah. Tak ada larangan. Tetapi kita nak dapat dua-dua sunat. Jawab azan pun dapat juga. Maka tidak ada masalah untuk kita jawab azan sebentar. Kemudian jangan duduk lagi. Kan? Lepas tu barulah kita buat tahiyatul masjid. Itu dibenarkan. Tapi kau nak try tu masjid tak salah. Tapi tak dapatlah jawab azan. Takkan tu bayar nak jawab azan. Kan? Kita takkan jawab dah. Sedangkan jawab azan pun ada fadilat dia. Maka dengan sebab itu kita boleh jawab azan dulu. Selesai kita buat tahiyatul masjid. Dia tak kira lama waktu tu. Kan? Itu wallahu a'lam. Lain soalan? Ni ada buku yang diterbitkan waktu PKP itu lah. Jom sempurnakan solat kita. Lengkap ni. Buku ni bukan saya tulis, saya menyemak, ada nama saya kat sini. Penyemak kepada buku ni. Dia lengkap cerita daripada awal, daripada bahagian pertama, bersuci, wuduk, mandi hadas, apa semua lengkap lah. Yang najis tak najis, kemudian solat yang sempurna, solat jemaah, sunat solat sunat, amalan lepas solat, doa, macam-macam tu ada dalam buku ni. Bagus kalau tuan-tuan nak dapatkan buku ni, boleh jumpa saya lah. Kalau nak dapatkan, nak berwakaf pun boleh, nak orang ambil manfaat. Baru PKP baru ni, depa apa penerbit depa bagi saya cek apa semua, jemak dan diterbitkan. Ni untuk tajuk dia mudah, jom sempurnakan solat kita. Apa nak jumpa saya? Tak mana suara? Kitab ni harga dia tak tengok 25 lah satu. Tapi dia ada combo. Ni syarikat beritahu saya penerbit. Sebab dia nak menggalakkan wakaf 350. Harga satu 25 ni, 29 atau 25 kan. Tapi kau nak 350. Jadi tuan-tuan beli satu, lagi dua sedekah masjid ke, kawan ke apa semua. Okey ke? Kan? Ini yang ditetapkan oleh penerbit lah. Saya tolong sampaikan saja. Kita menyampaikan benda-benda baik. Kita nak bagi orang turut baca, bagi anak baca ke, bagi siapa baca ke, tak masjid ke, tak surau ke, tak di office ke, tak mana-mana. Kan? Ambil 3 sekali pun mungkin. Kan? RM50 sekali beli breakfast ya. Baik, ada soalan? Ada Ada lagi? Ada? Buku? Ada? Dah kat kereta saya ada. Buku ada. Siapa nak jumpa, ambil kat kereta saya. Buku. Okey. Ada. Saya bawa ada dalam kereta. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Dia kalau subuh minta lama-lama. Dia duduk beralih kaki kanan kiri depan belakang tu kira habis. Dia makin berumur ni makin lenguh kan. Apalah kita ustaz duduk atas bangku, atas kursi okey lagi, ada bawah tu tak kira. Baik, apapun tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kita pada Allah kurang-kurangnya kita sempat juga pada pagi ni untuk sama-sama kita duduk dalam taman syurga. Moga-moga kita juga dapat istiqamah insya-Allah. Dan sekadar itulah perbincangan kita. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap saya mohon maaf. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti 'ibadakas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. See you.